Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, berjumpa bersama saya lagi, Cikgu Muhammad Saiful dalam kelas PDPR Sains Tahun 5. Baik, untuk minggu ni kita masih lagi dalam tajuk suhu dan haba. Masih lagi tajuk suhu dan haba. Sebelum tu cikgu nak ingatkan agar murid isi pautan kehadiran yang cikgu sertakan sekali tadi. Baik, minggu lepas awak dah belajar apa itu suhu, apa itu haba dan bagaimana untuk menyukat suhu cecair menggunakan termometer. Baik, untuk minggu ni kita lihat objektif. Baik, kalau boleh buka buku teks muka surat 150, kita akan fokus untuk minggu ni menggunakan perubahan ruang dan masa untuk melihat perubahan suhu apabila ais dipanaskan dan menentukan takat beku dan takat didih air. Kemudian memelihara perubahan suhu apabila air panas disejukkan ke suhu bilik dan membuat kesimpulan tentang kesan ke atas bahan apabila menerima haba dan apabila kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti. Baik, kita fokus pada 61.3 dan 61.4 dulu. Baik, kita lihat dekat sini. Okey, perubahan suhu air. Baik, tahukah anda suhu di persekitaran kita sentiasa berubah. Waktu hujan, suhu akan turun. Waktu panas terik, musim kemarau, suhu akan meningkat. Sentiasa berubah. Siang, suhu dia lain. Malam, suhu dia lain. Dalam bilik lain. Dalam bilik air lain. Begitu juga dengan suhu air. Juga turut berubah mengikut persekitaran. Kalau awak perasan, awak buka paip pada waktu panas, awak nak mandi, air panas betul. Sebab suhu yang tinggi. Kalau awak perasan di air terjun, dalam hutan, suhu yang air dia sejuk. Kenapa? Sebab suhu persekitaran dia rendah. Apabila suhu meningkat, ais akan berubah menjadi air. Kalau awak perasan, apabila suhu semakin tinggi, ketulan ais akan berubah menjadi air. Sebab dia panas, dia akan mencair. Apabila tempoh pemanasan air meningkat, suhu juga akan meningkat. Macam awak masak air. Bila makin lama awak masak air tu, makin tinggi suhu air tu, makin panas air tu. 1 minit suhu dia lain, 2 minit lain, 3 minit lain, 4 minit lain. Lagi lama awak panaskan air tu, lagi panas dia sehingga mencapai 100 darjah Celsius. Baik, kita tengok dekat sini. Baik, takat beku air adalah 0 darjah Celsius. Takat beku air takat beku air adalah 0 darjah Celsius. Suhu tetap di mana cecair bahan itu membeku menjadi pepejal. Awak simpan air dalam peti sejuk dekat bahagian freezer tu, dia jadi ais, suhu dia paling rendah pun 0 darjah Celsius. Cecair. Takat didih air pula ialah 100 darjah Celsius. Tu paling tinggi. Awak panaskan 10 minit, 20 minit, sejam, 2 jam, 10 jam. Suhu dia paling tinggi air ni 100 darjah Celsius sahaja, tak boleh lebih. Takat didih air 100 darjah Celsius saja. Takat beku air 0 darjah Celsius. Suhu tetap di mana cecair bahan itu mendidih menjadi gas. Nampak awak panaskan berapa lama pun dia tetap 100 darjah Celsius. Boleh ingat takat beku air 0 darjah Celsius, takat didih air 100 darjah Celsius. Baik, bagaimana air panas boleh menjadi sejuk? Macam mana air panas boleh menjadi sejuk? Okey, lihat dekat sini. Okey, cikgu akan terangkan berkenaan dengan konduktor dan pendebat dahulu. Konduktor ialah bahan yang boleh mengalirkan haba dan arus elektrik. Contoh bahan konduktor apa?
Semua besi, semua keluli, semua logam adalah bahan konduktor. Faham Logam, besi, keluli, bahan konduktor. Konduktor ni boleh mengalirkan haba dan arus elektrik. Penebat ialah bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Selain daripada besi, keluli, logam, semuanya adalah penebat. Sebab tu wayar dekat rumah kita disalut dengan penebat plastik. Wayar tu warna hitam tu, itu penebat. Sebab dalam dia ada logam, kita kena balut dengan penebat supaya tidak berlaku renjatan elektrik. Okey, boleh ingat konduktor boleh mengalirkan haba Baik, okey, kita fokus bagaimana air panas boleh menjadi sejuk. Okey, cuba tengok situasi satu. Okey. Konduktor haba, okey. Air panas mengalir ke sudu besi. Nampak ni? Ini adalah air panas kita letak sudu besi dalam air panas tu, lama-lama sudu besi menjadi panas kerana haba dalam air tu mengalir ke sudu. Menerima tenaga haba daripada air panas. Okey, tangan kita pula berasa panas apabila sentuh besi tu. Nampak lama awak rendam dalam air panas, sudu ni pun akan automatik jadi panas sebab dia mengalirkan haba. Kalau awak pakai sudu plastik, sudu ni tak panas, tetapi air awak lambat sejuk. Kalau awak pakai sudu besi, air awak cepat sejuk sebab dia membahagikan kepanasan ni dengan sudu. Sudu ni dia ambil sikit haba tu. Cuba tengok situasi 2. Okey, tengok haba daripada air panas akan mengalir ke persekitaran di tempat yang panas ke tempat yang sejuk, menyebabkan air panas kehilangan haba dan suhu air menurun. Kalau biar lama-lama kan yang uap dia ni dia akan terbebas. Uap ni adalah uap yang panas dia terbebas ke udara, lama-lama air awak sejuk. Kalau awak tengoklah lama-lama, kenapa awak tiup air panas? Supaya uap dia cepat keluar kan. Awak tiup, lama-lama dia jadi sejuk sebab suhu dia tu turun. Suhu air akan turun sehingga sama dengan suhu persekitaran, suhu bilik lah. Apa itu suhu bilik? Boleh beritahu apa itu suhu bilik? Okey. Berapa suhu bilik kita? Suhu bilik kita adalah 25 darjah hingga 37 darjah Celsius. Antara 25 hingga 37 darjah Celsius. Tengok keadaan. Kalau bilik bawah, bilik atas dia panas sikit sebab matahari terlampau dekat. Bawah dia terlindung dengan bilik atas. Jadi bawah selalunya dia akan sejuk sedikit. Boleh ingat suhu bilik 25 hingga 30 darjah Celsius. Dia boleh jadi 26, 27, 28 tapi tak pernah lebih daripada 37. Okey Baik. Tahukah anda unggun api mengalirkan tenaga haba ke persekitaran? Tahu tak? Pernah tengok dalam video, dalam TV, waktu sejuk semua keliling dekat unggun api letak tangan macam ni. Kenapa orang yang tinggal di kawasan sejuk melampau membuat unggun api untuk memanaskan badan? Sebab ni lah unggun api mengalirkan tenaga haba persekitaran. Bila awak hidupkan api, keliling api tu akan terasa haba atau terasa panas bahang. Bahang tu akan dapat membantu menyejukkan badan, terutama orang yang tinggal di kawasan yang sejuk macam di kutub-kutub utara. Baik. Okey, tugasan. Okey, baik. Itu saja untuk minggu ni. Mudah sangat Cikgu harap awak boleh faham, awak boleh tahu. Okey, berapa takat didih air? 100 darjah Celsius. Berapa takat beku air? 0 darjah Celsius. Bagaimana haba diterbebas air boleh menjadi sejuk? Okey, macam mana air boleh menjadi sejuk? Disebabkan oleh mengalir ke konduktor, contoh sudu besi. Selain pada tu, mengalir ke dibebaskan ke persekitaran. Satu lagi tips macam mana nak bagi air cepat sejuk.
awak tuangkan di dalam piring. Dalam piring Dalam piring. Semakin luas permukaan, semakin banyak haba dibebaskan. Cawan dengan mangkuk. Kuantiti air sama, suhu sama. Cawan dengan mangkuk. Cawan dan mangkuk. Kuantiti air dia sama, suhu dia sama. Antara cawan dengan mangkuk, yang mana haba dia terbebas lebih cepat? Yes, mangkuk. Sebab permukaan dia lebih luas, jadi lebih banyak haba boleh dibebaskan keluar ke persekitaran. Baik, macam mana bahan kehilangan haba? Okey, boleh letak dalam peti ais. Tengok pada keadaan. Okey, baik. Itu yang kamu pelajari untuk minggu ni. Okey, tugasan mudah saja. Arahan dia awak buat dalam buku. Tulis sain jangan lupa tulis hari dan tarikh. Buku tulis sain panjang yang warna biru tu. Tulis hari dan tarikh. Okey, kemudian awak buka buku teks muka surat 162. Jawab soalan nombor 2 dan 3 sahaja. 2 dan 3 sahaja. Salin soalan dan buat jawapan yang betul. Okey, ni contoh dia. Berapakah suhu air bagi takat beku air B takat didih air? Okey, soalan nombor 3, cuba fahamkan situasi. Ravi tinggal kunci basikal di tepi tertinggal kunci basikal di tepi padang. Dia terkejut kerana kunci itu menjadi terlalu panas dan tidak dapat dipegang. Berdasarkan situasi di atas, apakah yang menyebabkan kunci Ravi menjadi panas? Konduktor tadi. Cuba ingat balik konduktor. Okey, B, anda merendam botol yang berisi susu panas ke dalam bekas berisi air pipe. Sebelum susu itu diberikan kepada adik dia. Berdasarkan situasi ini, mengapa anda rendam botol tu? Kenapa? Cuba bagi inference. Soalan nombor 3 tu dia berkaitan dengan inference sebab. Baik, itu saja. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.